Okay, lambat sikit sharing untuk GM kita. Okay, tak apalah. Cikgu ada dua kaedah untuk merekod. Okay, yang pertama daripada GM. Okay, GM agak lewat sikit tapi cikgu ada rekod dengan menggunakan daripada window. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita mulakan dengan topik topik baru bagi tingkatan 5 iaitu mikroorganisma. Okey. Okey, jadi sebelum kita nak belajar topik ni, okey, yang pertama sekali kamu kena tengok Okey, jadi kalau kita nak belajar ni kita mesti ada standard pembelajaran. Okey, jadi standard pembelajaran yang kita akan fokuskan lebih kepada 3 topik, okey. Okey, satu topik kecil iaitu yang pertama ialah 1.1.1 berkomunikasi mengenai mikroorganisma. Okey, kemudian yang kedua ialah 1.1.2 menjalankan eksperimen bagi menunjukkan kewujudan mikroorganisma. Okey, kemudian 1.1.3 menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, bagi subtopik 1.1.2 dan 1.1.3, kita lebih buat aktiviti ni di dalam makmal. Okey, di dalam makmal. Okey. Okey, setakat ni boleh ikut untuk standard pembelajaran. Okey, boleh respon dalam chat. Okey. Okey, bagus. Okey, yang pertama sekali boleh tak cikgu nak tanya satu soalan? Okey. Okey, bagi cikgu salah satu contoh mikroorganisma yang kamu pernah belajar di menengah rendah dahulu. Bukan menengah rendah, cikgu rasa masa kamu di darjah 4, 5, 6 pun kamu telah diperkenalkan dengan mikroorganisma. Okey, bagi cikgu satu nama. Nama bukan kumpulan. Okey, type kat dalam ruangan chat tu. Cikgu minta satu nama je. Okey, bagus. Sarah, Is. Yang lain? Okey. Dian, fungi ialah kumpulan. Okey, cikgu nak nama. Okey, biasanya kalau dalam peringkat yang lebih tinggi kita panggil spesies lah. Okey, tapi tahniah kerana mencuba. Okey, ingat dapat bezakan tu. Yeast itu adalah nama spesies tersebut. Okey, fungi itu ialah kumpulan. Jadi maknanya kalau kamu tengok daripada respon kamu tu, kalau cikgu tengok, jadi yeast adalah salah satu spesies yang berada di dalam kumpulan fungi. Okey, lagi? Takkan kamu belajar 2 je? Yang lain? Apa lagi? Tak apa, orang yang sama pun boleh nak respon pun kamu boleh respon. Sebab kita kena ingat sebab kita berada di zaman KSSM. Okey, E. coli. Okey, betul. Bagus. Tahniah, Azim. Okey, lagi? Cepatlah anak murid cikgu. Sepatut 18 orang. Okey, kulat. Okey, kulat ialah kumpulan. Okey, kumpulan Okey, dia adalah nama bagi bahasa Melayu lah. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris tu kita lebih gunakan fungi lah. Okey, HIV. Okey, betul. Spesies ni. Okey, yang lain? Alga. Okey, alga ialah kumpulan. Okey, jadi bagus. Okey, cikgu tengok kamu tak lari daripada landasan yang berkaitan dengan mikroorganisma. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, yang seterusnya, kita fokuskan yang ketiga ialah pengenalan berkaitan dengan mikroorganisma. Okey, yang pertama kalau kita tengok kat sini, bila kita sebut mikroorganisma, mikroorganisma ni ialah merupakan organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar tetapi dapat diperhatikan dengan bantuan mikroskop. Okey, jadi kalau kita tengok mikroskop ni pun dia ada banyak jenis. Okey, kalau mikroskop biasa, yang menggunakan cahaya, kadang-kadang agak jarang kita boleh lihat dengan baik.
Tapi kalau kita nak tengok mikroorganisma yang sangat baik, okey, yang sangat baik ialah mikroorganisma menggunakan mikroskop elektron. Okey, elektron okey, jadi kalau kita tengok, kita menggunakan mikroskop elektron ni, kita akan tengok lebih jelas lagi. Okey, dan kalau kita tengok kat sini, okey, kadang-kadang dalam pembelajaran, okey, sains tingkatan 4 ni, kadang-kadang ada juga yang panggil mikroorganisma ni adalah sebagai mikrob. Okey, jadi kalau kamu dengar je mikrob, kalau kamu dengar sahaja mikroorganisma, kedua-duanya itu adalah maksud dia membawa maksud yang sama. Okey? Okey, kemudian kalau kita tengok yang seterusnya ialah mikroorganisma ni, okey, dia berada di merata-rata tempat. Okey, dan dibahagikan kepada 5 kumpulan. Okey, kenapa dibahagikan dengan 5 kumpulan ni? Okey, jadi 5 kumpulan kita ni adalah bermula dalam, okey, saya ikut daripada sukatan buku teks Okey, yang pertama dikelaskan dulu dengan bakteria. Okey, yang kedua ialah kulat dan fungi. Okey, ini adalah semuanya kumpulan Okey, protozoa. Kumpulan yang ketiga. Okey, yang keempat ialah virus. Okey, dan yang terakhir sekali ialah alga. Okey. Jadi kalau kamu tengok daripada susunan yang berada di dalam buku teks ni, biasanya dia letakkan yang nombor 1 tu ialah bakteria. Okey, sekarang bagi kelas cikgu, saya nak kamu ingat okey, akronim yang senang kita kena ingat. Okey, biasanya kalau keluar dalam soalan, okey, saya lebih suka kepada susunan saiz. Okey, susunan saiz. Okey, kamu ambil catatan. Okey, yang pertama, okey, ialah okey, cikgu type dekat ruang chat. Okey, yang pertama yang paling kecil ialah virus V. Okey, kemudian yang kedua kecil ialah B. Okey, jadi yang pertama kecil, lepas tu diikuti dengan B. Okey, maknanya virus lebih kecil daripada bakteria. Okey, lepas tu ialah P. Okey, protozoa. Okey, lepas tu fungi dan juga alga. Okey. Okey, nampak dia punya akronim tu? Okey, kalau kita tengok susunan daripada buku teks ialah BFPVA. Tapi saya nak kamu ingat yang bentuk macam ni Okey, supaya mudah untuk kamu nak jawab SPM tu nanti. Okey, V, B, P, F dan juga A. Okey, dan satu lagi saya nak kamu ingat bila kita sentuh tentang pengkelasan ni, saya nak kamu ingat 4 tambah 1. Okey, 4 tambah 1. Okey. Okey, sekarang cikgu nak kamu buka mic. Okey. Buka mic. Okey, semua orang buka mic. Okey, agak-agaknya kalau cikgu cakap 4 tambah 1 ni apa agaknya? Yang ni cikgu nak dengar interaksi daripada kamu. Apa agaknya? 4 tambah 1. Okey, mula tadi cikgu dah susun daripada kecil ke besar. Okey, sekarang ni cikgu letak clue yang kedua ialah 4 tambah 1. Okey, agak-agak kenapa cikgu Azman letak 4 tambah 1 ni? Boleh respon tak? Apa dia agaknya? Kenapa cikgu Azman buat 4 tambah 1? Boleh respon? Cuba. Tak apa, salah. Jangan takut. Bila dalam kelas ni, cikgu memang perlu kamu buat salah. Kita tak nak buat kamu perfect. Kalau kamu perfect, tak ada duduk kat sini dah. Kamu dah boleh mengajar orang. Saya nak kamu buat salah. Tak apa. Kamu respon saja. Okey, agak-agak cikgu Azman letak 4 tambah 1 tu apa agaknya? Kenapa? Kita ada 5 kumpulan tadi. Ada virus, ada bakteria, ada protozoa, ada fungi, ada alga. Tiba-tiba cikgu Azman letak pula 4 tambah 1. Agak-agak kenapa tu? Boleh?
Boleh faham tak kenapa agaknya Cikgu Azman letak 4 tambah 1? Okey, dia ada maksud dia. Okey, tak apa. At least kamu sekarang tengah berfikir tu. Okey, kenapa nak macam mana nak jawab. Itu dah pada cikgu adalah satu perkara yang sangat baik lah. Okey. Okey, sebenarnya kalau kamu tengok kat sini, okey, pengkelasan bagi setiap kumpulan ni dia bergantung kepada saiz. Saiz sebenarnya cikgu dah susun Okey, jadi kamu pegang tu betul-betul sampai kamu ambil exam nanti. Okey, iaitu V, P, B, P, F dan A. Okey, setakat ni boleh ikut? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi maknanya saiz daripada apa tu? Kecil ke besar ke besar ke kecil? Kecil ke besar. Okey, kecil ke besar. Okey, bagus. Okey, sekarang kita nak masuk pula elemen 4 tambah 1 ni. Okey, bila cikgu masukkan elemen 4 tambah 1 ni, dia adalah melibatkan nutrisi. Okey, tapi kalau kita dengar selalu bila kita sebut nutrisi ni, biasanya orang akan cakap apa tu? Elemen-elemen benda-benda yang kita makan, betul? Setuju? Okey, bagi cikgu satu contoh elemen yang kita makan. Okey, apa yang kita makan? Contoh. Protein, bagus. Lagi? Karbohidrat. Okey, itu antara contoh-contoh lah nutrisi yang kita ambil. Okey, sebab kita ada 7 kelas makanan kan. Okey, jadi tapi bagi peringkat mikroorganisma ni, nutrisi ni biasanya kita akan fokuskan lebih kepada cara ia makan. Okey, cikgu tulis kat sini Jadi kamu jangan silap. Okey, bila kita sebut nutrisi dalam pengkelasan makanan bagi dalam mikroorganisma, dia adalah ceritakan tentang cara mikroorganisma itu makan. Okey, saya nak kamu ingat Okey, cara mikroorganisma itu makan. Okey, jadi baru kita boleh jelaskan kaedah 4 tambah 1 tu. Okey, yang pertama, kalau cikgu nak tanyalah, okey, virus ni menyebabkan penyakit atau tidak? Ya atau tidak? Boleh respon kat cikgu? Ya. Melalui mic? Okey, ya. Okey, bakteria? Boleh menyebabkan penyakit atau tidak? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, protozoa? Tak pasti. Okey, protozoa juga boleh menyebabkan penyakit. Okey, kemudian yang akhir sekali fungi atau kulat, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Selalu kat mana tu famous tu kalau kita cerita pasal fungi ni? Roti. Okey, fungi roti, betul. Itu yang apa mereputkan pada roti tu. Kalau pada manusia, fungi ni contoh dia makan makanan kulit mati pada tubuh badan manusia. Okey, bagi cikgu satu contoh penyakit-penyakit kulit ni. Bagi cikgu satu contoh yang kamu pernah tengok dalam kehidupan seharian kamu sebagai seorang manusia. Apa contoh dia penyakit kulit? Okey, pernah dengar kurap? Pernah. Pernah dengar panau? Pernah. Okey, jadi kenapa berlakunya proses tu? Sebab kita tengok fungi ni dia melekat pada kulit kita sebab kulit itu sebabnya kalau orang tak mandi, dia mudah kena penyakit kulit. Sebab apa? Dia banyak sel mati dia yang ada pada permukaan kulit tersebut. Jadi maknanya sel mati tu akan menjadi sumber makanan bagi kulat tersebut. Okey, jelas? Faham? Okey, jadi yang 4 tadi tu, virus, bakteria, protozoa, fungi, dia lebih kepada kaedah pemakanan yang kita kenali sebagai saprofitik. Saprofitisme. Okey. Saprofitisme. Okey, dapat tu dekat ruangan chat tu cikgu dah tulis tu. Okey, kamu boleh take note dalam kamu punya nota tu. Jadi saprofitisme ni apa kaedah cara pemakanan dia?
Okey, biasanya cara pemakanan dia akan ambil sumber makanan daripada sel perumah. Faham? Okey, dan mendatangkan masalah kepada sel perumah. Okey, setakat ni boleh ikut? Jelas? Okey, jadi yang 4 tadi ialah yang kita anggapkan mikroorganisma. Kalau senang pada istilah cikgu ialah mikroorganisma yang tidak baik. Okey, tidak baik. Okey. Okey, itu ialah 4. Okey, yang akhir sekali agaknya tambah 1 tu apa agaknya? Apa dia agaknya yang nombor 1 tu? Alga. Yang baik. Yang baik. Jadi 4 tadi tidak baik, yang 1 tu baik. Okey, setakat ni boleh faham? Okey, cikgu nak tanya. Okey, yang satu kumpulan tu ialah alga, ialah kumpulan yang baik. Okey, kenapa dia baik? Boleh respon kat cikgu tak? Okey, tak apa. Kamu boleh type. Okey, jadi cikgu dah bagi clue tadi bahawa 4 itu bergantung kepada cara pemakanan. Okey, yang satu ni dia akan juga bergantung kepada cara pemakanan. Okey, cara pemakanan. Okey, agak-agaknya alga ni cara pemakanan dia macam mana agaknya? Type kat ruang chat. Cikgu nak tengok jawapan setiap orang dalam kelas cikgu ni. Okey, agak-agak cara pemakanan bagi alga ni apa agaknya? Okey, cikgu bagi clue dia adalah bermula dengan huruf F. Type kat ruang chat. Type kat ruang chat. Cikgu nak tengok. Okey, apa agak jawapan dia? F. Kalau dalam bahasa Inggeris kita akan gunakan huruf P. Tapi kita sebab bahasa Melayu kita mulakan dengan huruf F, okey, berakhir dengan huruf S. Okey, agak-agak apa cara pemakanan dia tu? Cepat. Respon kat dalam chat. Dalam chat. Cikgu nak tengok jawapan kamu. F mula, akhir dia S. Agak-agak apa tu cara pemakanan bagi alga ni? Agak-agaknya lah. Okey, kalau dia buat makanan sendiri kita panggil apa? Proses apa? Kaedah apa tu? Kalau dia buat makanan sendiri. Fotosintesis. Ya, betul. Tahniah Haina. Fotosintesis. Okey. Jadi kalau orang yang dah boleh buat makanan sendiri, perlu tak dia bergantung kepada orang lain? Tidak. Okey, itu sebabnya kalau kamu tengok kat situ, kumpulan tu cikgu pecahkan kepada 4 tambah 1. Okey, ulang balik kat cikgu. 4 tu apa kumpulan dia? Bakteria, kuman. Okey, cikgu tak nak kamu mulakan dengan ayat bakteria dulu. Cuba amalkan mulakan dengan huruf yang cikgu bagi tadi, akronim. Sebab apa? Nanti bila kamu sampai SPM nanti kamu tahu, oh cikgu Azman ada cakap yang paling kecil ialah virus. Jangan kamu anggap B, nanti kamu kalau bila kamu susun B mula, jadi B tu ialah kedua yang kecil. Okey, kita nak susun yang betul, okey, dengan jelas sebab dia bergantung kepada saiz. Okey, kita mulakan yang pertama, 4 tu apa dulu? Okey, yang pertama virus. Okey, yang kedua Bakteria. bagus. Okey, lepas tu yang ketiga. Protozoa. Okey, bagus. Okey, yang terakhir sekali. Fungi. Okey, fungi. Okey, mekanisme cara dia makan dia apa? 4 tadi? Macam mana lah fotosintesis? Yang 4 tu. Okey, bagus. Okey, kalau kamu susah sangat nak cakap saprofitisma tu, okey, kamu cakap saprofit pun cikgu faham lah. Okey, jadi saprofit ni dia makan, okey, makan daripada sel perumah, dia menjejaskan sel perumah tapi dia tidak membunuh sel perumah. Okey, faham tak tu? Jelas? Jelas. Okey. Tapi kadang-kadang kena tahu juga kalau peringkat yang 4 tadi tu
dia boleh juga pergi kepada parasitisma. Okey, itu utamanya virus dan juga bakteria. Okey, faham tak tu? Tapi virus dengan bakteria ni kalau katakan dia gunakan kaedah parasitisma, okey, sampai satu tahap dia boleh membunuh sel perumah. Okey, jelas Okey, jadi kamu kena ingat je kalau yang 4 tu kaedah pemakanan dia, yang pertama dia boleh buat saprophyte, okey, dan satu lagi ialah parasitisma. Okey. Dan yang satu tadi alga, okey, cara pemakanan dia ialah fotosintesis. Jadi dia tidak mengganggu siapa-siapa. Okey. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, jadi cikgu ingat cikgu kira susunannya cikgu ikut berdasarkan buku teks. Okey, buku teks pengenalan dia adalah bakteria dahulu. Jadi cikgu ikut buku teks. Okey, dan di SKP lah. Sebenarnya di SKP yang menentukan dia mula-mula sekali ialah bakteria. Tapi bagi peringkat kamu sebagai seorang student tingkatan 5, jadi kamu mesti ingat bermulanya dengan huruf virus, bakteria, protozoa, fungi dan juga alga. Dan pecahkan pula kepada cara pemakanan 4+1. Okey, yang kita rujuk kepada saprofitisma, parasitisma dan fotosintesis. Okey, kenapa cikgu letakkan 4+1 tu, dia ada sebab dia. Okey, nanti cikgu akan beritahu pada topik yang kita akan bincangkanlah nanti, terutamanya berkaitan dengan penyakit. Okey, kita tengok struktur pertama bakteria. Okey. Okey, kalau kita tengok dalam gambar rajah ni, okey, kita mulakan label kita adalah daripada luar ke dalam. Okey, luar ke dalam. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, yang paling luar sekali kalau kamu tengok kat sini dipanggil sebagai kapsul berlendir. Okey, apa komponen-komponen yang perlu ada pada kapsul berlendir ni? Okey, kalau kita tengok kapsul berlendir ni tidak semua bakteria mempunyai kapsul berlendir, ada sebahagian saja. Okey, kemudian satu lagi kalau kita tengok kat sini, okey, dia melindungi daripada pendehidratan. Okey, apa maksud pendehidratan? Okey, boleh respon cikgu dekat dalam chat. Dehydration. Kita dengar selalu orang putih cakap dehydration. Okey, pendehidratan. Okey, apa maksud pendehidratan tu? Apa maksud pendehidratan tu? Okey, tahu ke tak tahu? Okey, tak tahu cakap dengan dekat chat tu, cikgu saya tak tahu. Okey, pendehidratan. Okey, boleh respon dekat chat? Tahu apa maksud pendehidratan? Janganlah senyap. Okey, bagus Aina. Okey. Jadi dehydration ni biasanya ialah melibatkan kehilangan berlebihan air. Okey, jadi itu yang dimasukkan dengan pendehidratan. Okey, yang lain selain daripada Aina ni semua jelas tentang dehydration ni? Pendehidratan ni? Jelas. Okey, jelas. Okey. Okey, kemudian yang seterusnya kalau kamu tengok bentuk yang seterusnya, lepas kapsul berlendir, dia ada satu lapisan yang ada kat sini yang dipanggil sebagai dinding sel. Okey, kamu pernah dengar tak dinding sel pada organisma yang lain? Pernah dengar tak? Pernah. Okey, dekat mana tu? Biasanya popular dekat mana kalau kita sebut dinding sel ni? Kat mana agaknya? Sel tumbuhan. Okey, bagus Syaira. Sel tumbuhan. Okey. Kalau kamu tengok, okey, bila pada tumbuhan ada dinding sel, pada bakteria pun ada dinding sel, pada kadang-kadang kalau sampai satu peringkat dekat fungi pun ada juga dinding sel. Tapi walaupun nama yang sama, tapi dia tidak serupa. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Dinding sel pada bakteria tidak sama dengan dinding sel pada tumbuhan. Okey. Okey, kenapa? Dinding sel tumbuhan diperbuat daripada selulosa. Okey, setakat ni boleh ikut? Faham? Okey, gabungan selulosa tu okey membentuk dinding sel. Okey? Itu sebabnya kalau kita tengok kenapa manusia ni
perlu ambil tumbuhan sebagai sumber makanan atau sayur-sayuran. Okey, sebabkan dinding sel tu. Okey, dinding sel tu, okey, kalau pada tubuh badan manusia biasanya sukar untuk diuraikan. Okey, dia akan menjadi pelawas. Okey, pelawas. Okey. Okey, tapi bagi bakteria ni kalau kita tengok bahan binaan bagi dinding sel dia adalah daripada bahan peptidoglycan, okey, yang bercampur dengan protein, gula dan juga lipid. Okey. Okey. Lipid ni biasanya ni lebih kepada lemak. Protein dan gula cikgu rasa kamu jelas lah. Okey. Okey, kemudian yang seterusnya, lapisan yang bahagian paling dalam sekali ialah membrane cell. Okey, ingat bakteria ni sebenarnya dia belum lagi kita panggil sebagai organisma yang peringkat maju. Okey, jadi itu sebabnya kalau kita tengok kat sini, dia punya bahan genetik ni berterabur. Okey, tidak berada di dalam bentuk, di dalam bekas yang tertentu. Okey. Okey, jadi kita ingat okey, yang pertama kapsul berlendir, okey, lepas tu dinding sel, okey, kemudian membrane sel. Okey, kemudian kamu nampak yang bulat-bulat kecil yang ada di dalam cytoplasma ni, kita panggil dia sebagai granul glikogen, iaitu sumber tempat simpan makanan, penstoran makanan. Okey, kalau nampak yang cerah ni, kita kenali dia sebagai cytoplasma. Cytoplasma ni terdiri daripada granul makanan dan dia tidak mempunyai organel. Organel ni macam bentuk yang tertentu lah. Okay, organel macam contoh ada membrane nukleus dan sebagainya, dia tak ada. Okay. Okey, kemudian yang satu lagi ialah untuk pergerakan, biasanya ialah flagellum. Okey, ada juga pada sebahagian bakteria dan ada sebahagian daripada bakteria yang lain yang tidak mempunyai flagellum. Okey, jadi ingat je flagellum ni adalah tujuannya ialah untuk pergerakan. Okey, ini adalah gambar rajah. Okey, jadi saya nak kamu hafal, kamu lukis dalam nota. Sebab apa? Ini selalu keluar dalam exam. Okey, dia tanya apakah ini X, apakah fungsi X, apakah fungsi Y. Okey, itu adalah yang paling penting bagi bakteria. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okay, kita tengok. Okey, struktur kebanyakan mikroorganisma ialah unisel atau satu sel. Kadang-kadang ada juga, okey, kalau kamu baca dalam buku peringkat yang tinggi juga, kadang-kadang ada juga mikroorganisma ni dalam bentuk multisel. Okey, jadi jangan fokuskan hanya pada satu sel. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam KSSM ni kita kena banyak membaca dan banyak buat eksplorasi. Baru kita akan jelas. Okey, kemudian kalau kita tengok kebanyakannya tidak mempunyai organel, bermembran dan juga nukleus, dan respirasi dia ialah anaerob dan aerobik. Okey, apa maksud anaerob? Okey, tahu ke tak tahu? Okey, respon dekat chat. Okey, apa maksud anaerob? Apa maksud aerob? Boleh respon kat cikgu? Okey, respirasi ni pernafasan lah kan? Okey, apa maksud anaerob dan aerob? Okey, Iman tak tahu. Okey, bagus. Okey, yang lain? Yang lain okey ke? Tahu ke? Okey. Okey, ramai tak tahu. Okey. Jadi cikgu nak jelaskan kat sini. Okey, kita mulakan dengan aerob dulu. A-E-R-O-B, aerob. Okey, aerob ni maksudnya bernafas, okey, berrespirasi, okey, mesti menggunakan oksigen. Okey, jelas? Faham? Cepat type dekat chat juga. Faham apa maksud aerob? Okey. Tak nak sekolah sini dia tak nak type sebagai rekod tu. Dia nak bercakap. Okey, kalau tak apalah, kalau kamu nak bercakap, kamu boleh bercakap, tak ada masalah. Okey, aerob ni dia bernafas menggunakan oksigen. Okey, lawan anaerob, apa maksud dia? Respirasi tanpa menggunakan oksigen. Okey, boleh faham? Dapat beza dia tu? Boleh. Okey. Dalam kelas kita berapa orang yang tinggal ni?
7 tolak 2 tolak cikgu dengan slide dengan 5 orang je daripada 18 orang. Okay, tak apalah. Kita anggap pemikiran positif lah. Mungkin lain rumah tak elok tu. Okey, jadi cikgu jelas Jadi kamu dah faham apa yang dimaksudkan dengan anaerob dan juga aerob. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya ialah bakteria. Okey, ingat tadi cikgu cakap pengkelasan ni dia bergantung kepada ciri-ciri yang tertentu. Okey, yang pertama ialah saiz. Okey, kemudian bentuk. Okey, lepas tu ialah cara pemakanan. Okey, lepas tu yang seterusnya cara dia membiak, dan sebagainya. Jadi itu yang akan menentukan ciri-ciri mikroorganisma. Okey, dalam kes ni, kita tengok bakteria dahulu. Okey, kamu ada buku nota tak tu? Ada buku catatan tak bersama dengan kamu? Ada atau tidak? Ada. Okey, kita pergi kepada bentuk am dulu. Okey, senang je. Saya tak nak kamu tak faham benda-benda bentuk macam ni. Okey, kalau bentuk am, dalam mikroorganisma kalau dia bulat, kita panggil dia coccus. Okey, setakat ni boleh ikut. Bulat, bentuk dia coccus. Okey, yang cantum-cantum ni kemudian. Okey, kalau bentuk rod, kita panggil dia sebagai bacillus. Okey. Okey, kalau dia berpilin, macam zigzag ni, kita panggil dia ialah spirillum. Okey, kalau bentuk koma ni, kita kenali dia sebagai bentuk vibrio. Okey, setakat ni boleh ikut? Okey, bagus. Okey, sekarang ni kita tengok cara ia berpasang. Okey, berpasang. Okey, kalau kamu tengok ni dia bercantum. Okey, asal tadi kita dah tengok bentuknya namanya coccus. Tapi bila dia bercantum, nama dia ialah diplococcus. Okey, diplo. Okey, diplo tu makna dia kita panggil dia couple. Okey, setakat ni boleh ikut? Okey, kalau dia satu saja kita panggil dia coccus, atau kadang-kadang ada juga dalam buku-buku rujukan tu dipanggil sebagai micrococcus. Jadi coccus ni dia sendiri saja. Tapi kalau dia bercantum dua sahaja, kita cantumkan satu ayat di bahagian hadapan ialah diplococcus. Okey, boleh? Okey tak? Okey, boleh. Bagus. Okey, kalau dia bercantum dalam keadaan panjang, macam kereta api ni, bercantum. Okey, jadi pangkal depan kita akan panggil dia sebagai strepto. Okey, jadi bentuk bulat nama dia streptococcus. Okey, dapat tu? Okey, dapat dia punya ayat cantuman dia tu? Kalau couple dua, kita panggil dia diplo. Kalau dia cantum panjang, itu kita panggil dia strepto. Okey, bentuk tu last sekali lah nama bentuk tadi. Kalau bentuk bulat, coccus lah. Kalau bentuk-bentuk yang lain, bacillus dan sebagainya. Okey, jelas? Okey, jadi cikgu minta satu lagi tambahan. Kamu ingat kat sini ialah staphylo. Okey, staphylo. Okey, ini adalah bentuk bebas. Okey, cikgu dah type kat dalam ruang chat tu, kamu ambil dia punya maksud. Staphylo. Okey, jadi kalau kita tengok bentuk-bentuk yang ada pada cantuman bagi bakteria ni, dia boleh apa tu? Individu. Okey, dia dalam bentuk couple. Okey, couple tu kita panggil dia diplo. Okey, kemudian satu bentuk yang memanjang, kita panggil dia streptococcus. Okey, dan satu lagi kalau kita tengok, ni bentuk dia dah tak ada dah macam diplo, dia tak ada bentuk individu. Okey, dia bentuk bebas tapi dia bercantum. Okey, itu kita panggil dia sebagai staphylo. Kalau bentuk tu bulat, dia panggil staphylococcus. Okey, setakat ni boleh ikut anak-anak kelas 5A, B? Boleh. Okey, alham. Okey, kalau cikgu pergi terlampau laju, kamu beritahu. Type je kat ruang chat.
InsyaAllah cikgu akan respon. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, tadi ialah kita tengok pada fokus pada saiz. Okey, kalau kita tengok bakteria ni saiz dia ialah 0.2. Kalau kamu nampak bentuk yang sengit ni kita panggil dia micron-meter. Okey, micron-meter hingga 10 micron-meter. Jadi 1 micron-meter ni sebenarnya merujuk kepada unit dia ialah 0.0.01 mm. Kamu tengok dekat pembaris kamu tengoklah kalau pembahagian milimeter tu dibahagikan dengan 1/1000, kamu tengok betapa kecilnya bakteria tersebut. Okey, bentuk cikgu dah terangkan. Okey, saya rasa kamu jelas. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya untuk bakteria ialah ni adalah bentuk-bentuk arrangement yang dipanggil lah. Okey, nampak tu. Kalau dia bercantum macam ni, diplo. Okey, dah bentuk macam ni semua diplo lah ni. Ni bentuk bebas. Okey. Okey dan sebagainya. Okey, kamu boleh study kat sini. Okey. Okey, yang seterusnya ialah nutrisi, cara pemakanan. Okey, jadi ingat je cara pemakanan ni yang kita akan fokuskan ada 3 yang utama. Okey, yang pertama sekali ialah autotrophisma. Okey, autotrophisma. Okey, jadi cikgu kecilkan sikit. Okey, kamu nampak ni okey. Autotrophisma. Okey, ingat je autotrophisma ni dia lebih kepada bentuk fotosintesis iaitu buat makanan sendiri. Okey, kalau kita tengok daripada segi penerangan dia ialah sebilangan bakteria mempunyai klorofil, okey, dan membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Okey, dan kemudian satu lagi kalau kita tengok proses yang seterusnya ialah mensintesiskan makanan melalui kemosintesis. Okey, kemosintesis ni, kemo ni, ingat je kalau ayat kemo ni kimia lah. Okey, dengan menggunakan tenaga kimia daripada pengoksidaan kimia seperti nitrat. Okey, jadi ni adalah autotrophisma. Ingat, buat makanan sendiri. Okey, siapa yang akan menjalankan kumpulan mana yang akan menjalankan proses autotrophisma? Okey, type kat dalam ruangan chat tu. Okey, apa yang kumpulan mana yang banyak menjalankan autotrophisma? Okey, type kat dalam ruang chat. Boleh respon kat cikgu? Okey, Syaira dah respon. Yang lain? Yang lain tak mau type ni. Okey. Okey, betul. Jawapannya ialah alga. Ingat, sebab dia adalah yang baik. Okey, iaitu menjalankan membuat makanan dia sendiri. Okey. Okey, kemudian yang tidak baik ni, cara pemakanan tu ada 2 lah. Okey, yang cikgu sebutkan tadi, iaitu yang pertama ialah saprophytisma, iaitu mendapat makanan daripada organisma yang telah mati atau reput. Okey, kemudian dan akhir sekali ialah parasitisma. Okey, ini adalah untuk mendapat makanan daripada organisma hidup. Okey, ingat? Okey, ingat apa dia punya kata kunci kalau sebut nutrisi ialah cara pemakanan, ingatlah ASP. Okey, ingatlah ASP. Jadi kamu ingat je A tu apa, S tu apa, P tu apa. Okey, jadi kamu boleh pecahkan lagi. Kalau kamu nak ingat je, okey, 1 campur 2, 1 yang baik, 2 tidak baik. Okey, macam contoh kita punya apa tadi, pengkelasan mikroorganisma kita tadilah daripada kecil ke besar. Okey, setakat ni boleh ikut ya. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Ke atau cikgu pergi terlampau laju? Okey, boleh cara macam ni? Kamu boleh faham? Okey, bagus. Okey. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Habitat. Okey, apa maksud habitat? Tempat tinggal. Okey, tempat tinggal. Okey, bagus. Okey. Jadi kalau kita tengok habitat yang diduduki oleh bakteria ni, okey, banyak tempat lah. Okey, yang pertama udara, air, tanah, makanan, okey, dan juga organisma hidup. Okey, jadi saya tak nak cerita pasal organisma hidup. Kamu boleh fikirkan sendiri apa contoh-contoh organisma hidup yang boleh diduduki oleh
bakteria ni. Okey, jadi kita tengok kawasan yang diduduki tu adalah sangat luas. Okey, berada di mana-mana. Okey, boleh dikatakan bakteria ni dah sebagai endemik dah. Okey, duduk bersama-sama dengan manusia. Cuma dia tidak mendatangkan kesan mudarat yang ketara lah. Tapi ada juga, okey, ada juga bakteria tu mendatangkan kesan mudarat pada manusia. Okey, jadi ini saya rasa tak nak pergi dengan lebih jauh. Okey, kemudian kita tengok pula cara pembiakan. Okey, pembiakan kita boleh bagikan kepada dua. Satu kita panggil asex. Kadang-kadang ada juga dalam buku teks kita panggil dia asexual. Okey, dan satu lagi ialah sex atau sexual. Okey, apa maksud asex dengan sexual ni? Kamu dah belajar masa di tingkatan 1 dulu. Okey, asex ni apa maksud dia? Boleh respon kat cikgu? Kalau tak berani boleh type juga dalam chat. Apa maksud asex? Ada siapa nak respon? Pembiakan yang tidak melibatkan meiosis. Meiosis tak berapa tepat, Aina. Okey, tidak melibatkan meiosis. Pada cikgu agak kurang tepat tu jawapan dia tu. Asexual ni dia lebih kepada pembiakan tanpa melibatkan pasangan. Okey, pasangan. Dia tak perlukan pasangan siapa-siapa pun. Tak perlu, kalau dalam bahasa mudah kita cakap, tak perlu nak berkahwin untuk mendapatkan zuriat yang baru. Dia sendiri boleh menghasilkan zuriatnya sendiri. Okey, faham tak ni? Okey? Okey, kalau sexual makna dia perlukan pasangan. Kalau tak ada pasangan, tidak akan berlaku pembiakan. Okey, itu yang kamu kena faham tu. Itu apa yang kamu dah belajar daripada konsep yang paling penting masa di sekolah di menengah rendah dahulu. Okey, kalau meiosis tu apa? Dia melibatkan organ-organ seksual kan? Okey, seksual. Okey, kalau mitosis dia tidak melibatkan organ-organ seksual. Okey, tapi tak boleh juga cakap macam tu. Okey, kadang-kadang bila peringkat dia dah membahagi secara meiosis, memperbanyakkan juga kita kenali menggunakan kaedah mitosis. Okey, ingat je. Kamu dah belajar dulu, kamu ingat je mitosis ni dia melibatkan keseluruhan tubuh badan manusia kecuali organ pembiakan seks. Okey, sebab apa? Mitosis ni dia lebih berfokuskan kepada untuk merepair, mengganti sel-sel yang telah rosak. Okey, itu ialah mitosis. Okey, meiosis tu pun ialah hanya fokuskan pada sistem pembiakan saja. Okey. Yang tu cikgu tak nak sentuh lah. Saya rasa kamu dah jelas tentang mitosis dengan meiosis tu. Okey, masa di tingkatan 4 kalau tak silap cikgu, betul? Betul atau tidak? Betul. Betul. Okey. Jadi dalam kes kita ni, kalau kita tengok asexual ni, okey, yang pertama kita boleh pecahkan kepada dua. Satu kita panggil belahan dua. Okey, itu dalam bahasa Melayu lah. Kalau dalam bahasa Inggeris, kita panggil dia sebagai binary fission. Okey, binary fission. Sebab saya tahu ke sekolah ni dia ada DLP dulu kan, betul? Siapa yang kelas DLP dulu? Ada tak daripada kelas account ni kelas DLP dulu? Ada tak? Ada. Okey. Jadi ingat tu, binary fission. Itu adalah maksud bagi belahan dua dalam bahasa Inggeris. Okey, kemudian kalau kita tengok yang seterusnya ialah pembentukan spora. Okey, pembentukan spora ni bila berlaku agaknya? Cuba fikirkan. Spora ni berlaku bila agaknya? Dalam keadaan sesuai ke atau dalam keadaan tidak sesuai? Bagi bakteria ni. Bila dia nak membentuk spora? Sebenarnya jawapan dah ada kat situ dah tu. Ada pada slide tu, sama ada kamu peka atau tidak peka sahaja. Okey, dalam keadaan sesuai atau tidak sesuai kalau kita nak membentuk spora? Tidak sesuai. Okey, tidak sesuai. Ingat, okey, itu sebabnya itu kalau dalam agama kita
cakap tu, kalau kita nak makan kena basuh tangan. Kalau sekarang ni COVID, bila berada mana kita dah sentuh banyak tempat perlu cuci tangan. Itu sebabnya ialah untuk kita takutlah ada spora pada bahagian-bahagian tertentu jadi melekat pada tubuh badan kita dan akhirnya dia boleh mendatangkan penyakit. Itu antara contohlah. Okey, jadi kalau kita tengok daripada konsep dia kat sini ialah berlaku semasa dalam keadaan tidak sesuai seperti suhu yang ekstrim dan ketidakhadiran nutrien. Okey, jadi biasanya kalau dalam bentuk dia dalam keadaan bentuk spora ni biasanya dia akan menjalankan proses yang kita kenali dia sebagai hibernate. Okey, diam seketika, rehat sekejap, tidur lama-lama. Bila sampai satu masa, bila dalam keadaan sesuai saja, keadaan cuaca tu sesuai, akhirnya dia akan membentuk semula proses pembiakan dia. Okey, itu adalah seksual. Okey, biasanya seks ni, atau seksual ni ialah proses yang kita kenali sebagai konjugasi. Okey, konjugasi. Okey, biasanya kalau konjugasi ni biasanya dia akan bercantum lah antara satu sama lain. Okey, biasanya kenapa dia perlu cantum? Sebab dia nak perlu memindahkan genetik antara satu sama lain. Okey, baju yang sama asal dia, tapi bila dia berkongsi genetik, jadi genetik tu telah berubah walaupun dalam bentuk yang sama. Faham tak apa maksud cikgu tu? Okey tak? Okey atau tidak? Faham atau tidak? Faham atau tidak apa cikgu cakap konjugasi ni? Faham. Okey, faham Okey, kalau yang tak faham kamu tengok gambar aja. Okey. Okey, ni ialah binary fission. Okey, belahan dia dua. Okey, satu menjadi dua. Okey, ni adalah bentuk apa ni? Gambar aja apa katnya ni? Apa nama dia? Apa kat bentuk ni? Bentuk apa tadi kita baru bincangkan ni? Sel. Ya, betul. Sel tak ada. Cikgu cakap salah betul sel. Tapi bentuk apa tadi? Kita dah belajar dalam bakteria tadi. Ni bentuk apa ni? Ni bentuk apa ni? Diplo. Ya, bagus. Diplo. Ni diplo kalau dia bercantum lah. Tapi bukan bentuk diplo sebenarnya. Ni bentuk apa ni? Bentuk. Kalau bentuk kokus yang ni kan? Nampak tak geza cikgu ni? Kan? Nampak. Kokus bentuk bulat, betul? Bacillus. Yang ni adalah bentuk bacillus. Bacillus bentuk apa? Kalau kita cakap dalam kehidupan seharian kita. Rod. Bujur. Bujur. Okey, bagus. Okey. Kalau dia bercantum dua, kalau yang ni dia membahagi dulu tapi lepas tu bercantum baru kita panggil dia diplo. Faham? Faham ke tak ni? Okey. Okey, saya harap yang seorang jawab faham tu mewakili semualah ya. Okey, ini adalah kalau kita tengok ialah pembentukan spora. Okey, kamu tengok. Okey, dia ada bentuk yang tertentu. Okey, kalau kamu tengok dia ada satu lapisan yang kita panggil dia sebagai exosporium. Okey, dia ada exo, dia ada endospore. Okey, jadi maknanya kantung luar dan kantung bahagian dalam. Okey, jadi ini adalah untuk tahan daripada keadaan cuaca yang melampau. Kan cikgu cakap tadi kalau bentuk spora ni biasanya dia mesti berehat secara senyap seketika. Dia tidak akan menjalankan proses hidup dan sebagainya. Okey. Tapi tak bermakna bila dia tidak menjalankan proses tersebut dia mati. Okey, dia tidak mati tapi dia hanya berhenti seketika saja. Okey, jadi dia nak hidup, dia bergantung kepada keadaan yang sesuai, baru dia akan hidup semula. Okey. Okey, ni yang seterusnya, ni kita panggil konjugasi. Okay, kalau kamu tengok dalam proses ni, okey, dia akan bercantum antara satu sama lain. Okey, kamu tengok dia buat bridging. Nampak bridging antara satu sama lain ni. Okey, dia ada bentuk dia satu saja tapi dia genetik ni tukar. Tukar antara satu sama lain. Akhirnya benda ni akan menjadi benda yang baru. Bentuk bacillus ni akan menjadi genetik yang baru walaupun bajunya sama. Okey. Okey. Jadi
Nanti kita akan fokuskan pula yang seterusnya ialah kulat. Okey. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya dengan cikgu? Okey, kamu boleh tak ada Okey, boleh jelas tak dengan cikgu? Atau kamu nak cikgu Azimah lagi ke? Tak, jelas je. Jelas. Kalau tak jelas nanti cikgu tukar dengan cikgu Azimah ni. Cikgu Azimah dia pakar sikit kot. Okey, boleh Boleh ikut? Boleh. Okey. Okey, kalau boleh nanti kita berhenti kelas kita hari ni. Cikgu rasa cikgu pergi awal-awal terlampau panjang nanti agak nanti kamu akan bosan. Okey, jadi kamu fahamkan dulu bakteria dahulu dan ciri-ciri bakteria tu. Okey, dan saya nak tengok saya nak nota kamu kena buatlah bermula daripada sekarang. Jadi bila naik 4 April tu, saya nak first kali saya jumpa dengan kamu, saya akan cari nota kamu dahulu. Faham? Faham. Okey. Satu lagi dengan cikgu ni senang je. Nota saya sebenarnya kalau lebih suka dia lebih banyak gambar rajah. Faham? Okey, sebab soalan kita banyak lebih kepada gambar rajah. Okey, kalau kamu tak ada gambar rajah, kamu ada separuh orang macam student cikgu yang lama-lama tu dia suka menulis je. Jadi cikgu tegur dia. Okey, cikgu tak nak sangat pasal gambar rajah ni. Tulisan ni yang penting ialah gambar rajah sebab sains memerlukan gambar rajah. Kalau kita tengok dalam soalan peperiksaan kita, kalau sains 50% tu sebenarnya kebanyakannya adalah gambar rajah. Okey, jadi kita berhenti di sini. Okey, jadi kamu boleh insya-Allah kalau tak ada apa nanti cikgu akan cuba upload kita punya kelas kita yang pertama. Okey, di dalam tengoklah dalam media sos yang macam mana cikgu kan, tapi biasanya cikgu akan upload balik di dalam YouTube. Okey, kamu boleh tengok ulang, okey, dan sebagainya lah. Okey, jadi kita berhenti di sini pada pukul 10.33. Okey, kamu boleh mesej cikgu, okey, dalam grup WhatsApp. Okey, kalau ada sebarang masalah, kalau segan dalam grup okey, kamu boleh PM dengan cikgu, tak ada masalah. InsyaAllah yang mana yang cikgu boleh bantu, kita bantu. Dan satu lagi pesan cikgu yang pertama, jangan jadi orang macam pandai lah. Cikgu minta tolong sangat. Tak tahu cakap tak tahu. Okey, jangan senyap. Senyap ni dia ada dua maksud sebenarnya. Dia faham atau dia tidak faham. Jadi cikgu minta yang dua perkara ni jangan kamu amalkan. Tak faham terus bertanya. Okey? Okey, ada apa-apa nak tanya dengan cikgu? Dah isi dah borang kehadiran, link kehadiran? Semua dah isi? Okey. Okey, jadi tak ada apa lagi daripada cikgu. Okey, kita berhentikan kelas kita pada hari ini. Okey, dengan umur kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak hadir kelas cikgu. Pesan dekat kawan-kawan kita tu, suruh masuk kelas untuk second hari apa tu? Kelas yang kedua hari apa? Tak ingat. Tak ingat. Nanti besok tengok balik jadual tu hari apa. Nanti tarik kawan-kawan tu. Kau tahu tak nombor-nombor telefon kawan-kawan yang lain ni? Tahu. Tahu. Ajak-ajak lah dia. Kesian. Dia orang ni nanti ketinggalan pula. Hari Rabu ada sains. Apa dia? Rabu. Hari Rabu. Nanti kita jumpa sekali lagi hari Rabu. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, sama. Okey. Cikgu. Okey.